Sik bersama-sama dengan ahli-ahli yang lain turut berbahas pada hari ini bagi menjunjung kasih di atas titah ucapan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Terima kasih juga saya dan tahniah kepada seluruh anak-anak muda Sik, ibu-ibu, ayah-ayah dan seluruh warga Sik dengan berani dan penuh yakin telah memilih Perikatan Nasional sebagai wadah pengukuhan demokrasi kepimpinan negara. Saya mulakan mukadimah perbahasan ini dengan saya bersama memperingatkan diri saya dan seluruh ahli-ahli Dewan melalui sepotong ayat Al-Quranul Karim, surah Al-Ahzab ayat 72. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna ardana al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung ganang, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikulah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat jahil. Pemimpin lahir daripada rakyat, sama ada pemimpin kecil maupun besar, bertaraf lokal, nasional dan global. Semua lahir dari rakyat sama ada di desa dan kota. Kepimpinan dari rakyat dan merakyat dirantai dengan satu nilai hubung yang terpenting, yaitu kepedulian dan kejujuran. Artinya pemimpin tanpa kepedulian dan tanpa kejujuran adalah pemimpin palsu dan kepimpinan palsu yang merendahkan rakyat. Rakyat sememangnya mengharapkan lahirnya pemimpin bangsa yang sejati. Seorang pemimpin sejati ialah seorang yang sama ada menjawab suatu jawatan ataupun tidak. Apakah ia masih hidup ataupun sudah mati. Rekod jawatannya masih disimpan dan dikenang atau tidak. Potretnya dilukis atau tidak. Riwayat hidupnya dibukukan ataupun tidak. Namun masyarakat tetap menerimanya sebagai pemimpin umat dan bangsa. Tuan Yang di-Pertua, isi ekonomi dan inflasi merupakan topik yang hangat dan sering diperkatakan pada hari ini. Saya turut mengikuti secara maya Parlimen Lecture Series 1.0 Resetting the Malaysian Economy yang baru-baru ini diadakan pada 27 Januari 2023 di bangunan Parlimen ini. Saya berasa sangat terkejut dengan kenyataan oleh Yang Berhormat Pandan yang kini merupakan Menteri Ekonomi atau turut diberi jolokan Raja Formula. Beliau dengan begitu mudah tanpa fakta yang jelas telah mengaitkan proses pemulihan ekonomi dengan berkongsikan tips turun berat badan yang memerlukan masa yang lebih lama bagi mendapatkan hasil berat badan yang menawan. Perkara ini jelas memalukan negara. Point of order. Ya, sila. 366 perkataan yang disebut oleh terhadap ahli Parlimen Pandan itu harap tarik balik. Kenapa nak tarik balik? Bahagian Dia yang kata sendiri dalam jalan sidang ini. Yang Berhormat, sebentar. Bahagian mana yang 366 tu yang... Ini nak ganggu ucapan saya ni. Apa dia? Bahagian mana? Bila anda memberi satu mengaitkan dengan peraturan, kena sebutlah yang mana satu. 366. Ya? 366. Apa yang saya melirukan Dewan? Ini ucapan Yang Berhormat Pandan. Dengar bagi habis. Yang Berhormat, biar saya selesaikan perkara ini. Bahagian mana? Yang dia ada sebut benda yang tak sedap pasal Pandan. Yang mana satu? Apa dia? Raja Formula tu. Ya? Raja Formula. Baik, saya buat keputusan benda tu tidak ada kaitan, boleh teruskan. Okey. Bila Yang Berhormat membangkitkan satu perkara, please dan izin be specific. Ya, kalau tidak nanti on general saya tak boleh buat keputusan. Ya, silakan. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Saya teruskan. Tuan-tuan, para ahli sekalian, ucapan Yang Berhormat Pandan dalam carahan tersebut yang telah dihadiri oleh juga duta-duta asing, termasuklah di kalangan ahli parlimen kita sendiri, telah memberi satu gambaran bahawa Menteri Ekonomi kita tidak pun mempunyai formula yang jelas, formula yang kukuh untuk memastikan bahawa negara kita akan dapat diurus dengan lebih baik selepas Pakatan Harapan menjadi kerajaan.
Beliau rupanya tidak pun mempunyai kaedah yang lebih praktikal bagi penyelesaian yang lebih konkret, khususnya dalam isu kenaikan harga barang dan kelengkapan ekonomi yang telah menegara kita. Sepatutnya Yang Berhormat Pandan menggunakan peluang dalam majlis tersebut bagi meyakinkan para duta asing untuk menarik pelabur asing bagi meningkatkan pendapatan negara. Tuan Dipertua, Titah Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong juga telah memberikan pujian kepada Kerajaan Perikatan Nasional yang diterajui oleh Yang Berhormat Pak Agong ketika mana pada tahun 2021 ekonomi digital telah menyumbang sebanyak 23.2% kepada KDNK dan e-dagang merupakan sektor yang paling pesat berkembang. Nampaknya kerajaan PHBN pada hari ini masih gagal menunjukkan sebarang potensi untuk meningkatkan pendapatan negara. Bahkan inflasi semakin meninggi walaupun hampir 100 hari menjadi kerajaan. Mana formula-formula yang dicanang kepada rakyat dengan gegak gempita sebelum ini? Minta laluan. Ya. Apa yang Sik sebut tadi tentang kerajaan gagal, adakah ini sebenarnya kerajaan gagal kerana dibandingkan kerajaan Paguh dulu? Laungan kerajaan gagal yang disebut oleh PH dahulu telah terkena ke batang hidung mereka. Semua rakyat masih ingat ucapan Yang Amat Berhormat Tambun dalam Kongres Keadilan Nasional ke-16 pada 17 Julai 2022. Dalam kurungan ucapannya, harga minyak tak turun, saya tidak menjadi Perdana Menteri, nak buat macam mana? Mentera ini telah pun disebut beberapa kali sejak 2008 yang lalu, iaitu saya ulang, hari ini kalau pilihan raya kita menang, bagi saya 24 jam saya umum harga minyak turun serta merta. Pada hari ini Yang Berhormat Tambun telah pun menjadi Perdana Menteri. Mana janji tersebut? Sehingga hari ini kami masih menunggu permohonan maaf Yang Amat Berhormat Tambun ketika beliau melemparkan tuduhan yang sangat jahat, mengguris hati kepada jutaan pengundi-pengundi Perikatan Nasional apabila menuduh Perikatan Nasional ditaja oleh syarikat judi ketika berkempen pada PRU 15 yang lalu. Tuduhan liar ini pasti akan dipertanggungjawabkan oleh rakyat Marhain, jutaan penyokong-penyokong Perikatan Nasional yang telah mengeluarkan duit belanja mereka sendiri daripada poket mereka sendiri untuk bantu bersama berkempen. Saya nak mohon penjelasan boleh? Ya, sila. Tadi YB ada katakan ada tuduhan jahat terhadap pengundi-pengundi Perikatan Nasional dan juga Perikatan Nasional. Setuju tak dengan saya bahawa sekiranya betul ini tuduhan jahat, maknanya tindakan undang-undang perlu diambil? Ini telah pun dijelaskan oleh Yang Berhormat Pak Agong. Dia tuduh dialah kena bukti. Mana mungkin kita pula nak cari bukti? Ya? Ini bukan. Mana boleh Yang Berhormat Tambun dia buat tuduhan, sikit. dia suruh kita cari bukti. Sikit. Sik. Tak betul tu. Tak. Dalam kehakiman kita, dia tuduh dialah kena cari bukti. Tak. Saya teruskan. Kalau saya fitnah kena saman lah. Saya tak melayan dah. Tuan Yang Pertua, saya terus kepada poin keselamatan di perairan negara kita. Dalam isu LCS, tadi Yang Berhormat Menteri Pertahanan telah menyatakan shore PAC, ada 7 shore PAC untuk kita memastikan projek LCS Sentera Laut ini dapat diselesaikan. Namun yang menjadi persoalan kita disebut ada 6 shore yang telah dilaksanakan, tetapi Yang Berhormat Menteri Pertahanan tidak menyebut secara jelas apakah shore yang telah dilaksanakan dan mana lagi syur yang belum dilaksanakan. Kita memohon juga pada hari ini bersama ahli-ahli parlimen yang lain supaya pihak SWRM tidak lagi menunggu masa yang lama untuk mendakwa pihak yang telah pun menyebabkan kerugian berbilion-bilion ringgit dalam projek LCS ini. Rakyat menunggu siapa yang bertanggungjawab mensakau jutaan ringgit duit rakyat sehingga menyebabkan aset pertahanan negara gaib entah ke mana. Adakah watak seperti Jolo juga wujud dalam skandal yang maha dahsyat ini? Tuan Yang Dipertua, saya juga ingin membangkitkan pada sebelum pilihan raya yang lalu, ketika Yang Berhormat Lembah Pantai yang kini telah menjadi menteri, tweet beliau di Twitter masih belum dipadam. Beliau menulis dalam Twitternya pada 7 Ogos 2022, 2:05 petang yang berbunyi, mungkin Zahid lupa, tapi letter of intent LOI, letter of award LOA untuk projek LCS ini diberi pada 15 Oktober 2010
dan 16 Disember 2011. Zahid Menteri Pertahanan dari 10 April 2009 hingga 15 Mei 2003. Atau Zahid mudah lupa, RM6 bilion hangus, satu kapal pun tak sampai. Ini ditulis oleh Yang Berhormat Lembah Pantai. Mohon beliau menjawab. Tuan Yang Pertua, seterusnya yang terakhir. Seperti juga masa saya tak tu bagi, PN saya tak kerajaan bagi, saya kenapa tak ada tak siasat? Masa tu PN kerajaan mengapa masa tu tak siasat? Sekarang baru nak bangkit. Tadi pembangkang Sekarang baru nak PH bangkit. menjadi kerajaan, sila siasat. Betul lah, masa Tanya PN Yang Berhormat tadi Lembah kerajaan Pantai. mengapa tak siasat itu Tuan soalan Yang senang. Pertua, Mengapa saya masa tu tak yang siasat? terakhir. Kenapa dulu tak siasat? Kenapa dulu tak siasat? Kenapa dulu? Yang Berhormat, peraturan, ya, sila gulung dan tu. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Saya menggulung berkaitan dengan isu yang telah disebut oleh Parlimen yang lain berkaitan dengan keadaan penoreh-penoreh getah kita di seluruh negara ketika harga getah telah jatuh sehingga RM2.10 sekilogram. Saya sangat bersetuju dengan pandangan bahawa kerajaan termasuklah Kementerian Kerja Raya dan Kementerian Komoditi melihat perkara ini dengan lebih serius, iaitulah apabila dicadangkan supaya getah ataupun kaklam itu, getah skrap itu digunakan untuk membina jalan raya, menurap jalan raya kita. Sudah pasti jika perkara ini dapat dilaksanakan, ia dapat menstabilkan harga getah kita dan dapat membantu. Dan saya menyokong supaya harga IPG ataupun insentif pengeluaran getah dinaikkan kepada RM RM3.50 dengan kadar segera bagi membantu penoreh getah ketika mana musim tujuh hari ini. Tuan Yang Pertua, saya mohon untuk bersama-sama juga mengangkat supaya khususnya Yang Berhormat Menteri Pertanian yang berada bersama kita petang ini untuk melihat dengan jelas bagaimana food security khususnya padi yang menjadi keutamaan kita untuk diperluaskan. Masa telah cukup, duduk. Tuan Yang Pertua, terima kasih. Saya mohon menyokong.